Siapa yang memelihara dirinya daripada melakukan perkara-perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Sesiapa terjerumus melakukan perkara syubhat, maka terjerumuslah dia ke dalam perkara yang haram. Hadis itu cukup bagus untuk kita renungkan, yang menyatakan tentang perkara haram itu jelas, yang halal itu jelas. Maka hendaklah kita pilih yang halal, tinggalkan yang haram. Dan antara keduanya perkara yang syubhat, Nabi peringatkan antara keduanya itu perkara syubhat, dan ditakuti jatuh kepada haram, maka tinggalkanlah perkara yang syubhat itu, supaya kita berhati-hati hanya memilih yang jelas halalnya. Jadi kita tidak terjerumus ke dalam kancah perkara yang haram apabila kita berhati-hati dan memastikan untuk memilih perkara yang halal saja. Saya yakin para penonton sekalian ada semangat itu, memastikan dalam perkara-perkara yang halal saja. Namun untuk tujuan perbincangan, ada soalan-soalan daripada para penonton, dan saya ingin mempersilakanlah para penonton bersama dengan saya ada apa-apa kemusykilan untuk kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mazrul Abdurrahman, berasal dari Sabang, ingin mengajukan satu soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan perkara syubhat? Terima kasih soalan itu. Tepat sekali lah tajuk kita hari ini, itu tinggalkan yang syubhat. Betul juga kalau tidak diterangkan tentang syubhat apa dia. Bagus, terima kasih pada soalan itu untuk menjelaskan lagi kepahaman kita. Bila sebut perkara syubhat ini, ialah syubhat itu tadi kita sebut halal dah jelas, tahu apa dia yang halal yang haram itu. Perkara antara keduanya itu syubhat. Syubhat ialah sesuatu yang tidak jelas hukumnya. Adakah dia halal ataupun haram? Sama ada halal ataupun haram, itu yang maknanya samar-samar. Banyak juga perkara syubhat yang memang asalnya sudah ada hukum halal, tetapi kerana kita tidak tahu kedudukan perkara itu yang sebenarnya, maka ia boleh menjadi syubhat. Misalnya kalau kita lihat dalam konteks makanan dan minuman, kita tak jelas misalnya tentang kandungannya. Asalnya misalnya kita sebut tentang kita nak makan biskut, apapun jenama dia lah. Maksudnya biskut itu asalnya memang dari sudut hukumnya boleh kita makan. Tapi kerana kita tak jelas apa sebenar kandungan yang ada di dalam biskut itu, maka ia boleh membawa kepada kesamaran dan syubhat. Sebab kita tak tahu jadi hukumnya kerana kandungan dia tadi. Asalnya memang boleh lah, tapi kalau kita ambil je biskut itu terus makan tanpa kita lihat apa kandungan dia, ini juga maknanya kita tidak bersifat warak. Kita tidak memelihara hukum tadi perkara syubhat. Dan kalaulah dikatakan maknanya dalam biskut yang kita contohkan tadi, ada campuran, misalnya ada najis atau ada arak, unsur-unsur arak dan sebagainya yang diharamkan, maka ia akan menjadi haram dimakan. Sebab itu jadi tadi syubhat, kita tak tahu. Sebab itu kalau kita makan juga, maka kita boleh terjerumus dalam perkara yang haram. Sebab itu elok untuk kita tinggalkan. Persoalannya sekarang ini ialah kita ni tak jelas kandungannya ataupun disebut ingredients yang ada di dalam makanan itu. Kalau dalam keadaan ini, para penonton, maknanya ia adalah perkara syubhat untuk kita makan. Jadi saya yakin di situ jelas maknanya kalau perkara syubhat yang tak jelas tentang hukum halal dan haramnya. Ada lagi perkara-perkara lain yang kita memang tak tahu apa dia hukum dan sebagainya. Dan ini yang perlu kepada ijtihad. Katalah dalam hidup kita ni kita jumpa satu perkara yang kita tak tahu, boleh ataupun tidak, boleh ataupun tidak. Kita tak boleh nak ijtihad sebab kita maknanya kita sendirilah sebagai ini kita tidak ada keupayaan untuk melakukan ijtihad itu, maka kita tak boleh nak rujuk ketika itu. Maka dalam keadaan itu kita syubhat, maka sepatutnya kita tinggalkanlah kerana syubhat itu memang ada di situ. Kita tak tahu hukum dia dan kita tak boleh nak menentukan halal ataupun haram. Itu yang dimaksudkan perkara-perkara yang samar. Banyak juga dalam perjalanan hidup ni kita jumpa perkara-perkara seumpama ini. Jadi itulah ulasan saya terhadap soalan itu, dan saya buka ruang mungkin ada soalan lain tentang tinggalkan yang syubhat ini. Silakan. Assalamualaikum, saya Siti Zarina binti Nudin dari Kuching, Sarawak. Ingin mengajukan satu soalan. Apakah pendirian kita terhadap perkara syubhat? Bagus soalan tu, dan terima kasih. Apa pendirian kita? Kita dah tahu tadi perkara syubhat ni yang samar, yang tak tahu hukum halal ataupun haram. So apa pendirian kita sebagai seorang Muslim? Tadi saya dah sebut perkataan warak.
Warak tu maknanya kita memelihara supaya kita tidak terjebak dalam perkara yang haram. Warak tu maknanya kita berhati-hati. Kita mengambil pendekatan, ini syubhah. Tak tahu apa yang nak dibuat, maka naklah tinggalkan. Itu waraknya. Maka Nabi ada pesan kepada kita dalam satu hadis, bila berhadapan dengan perkara syubhah ini, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Maksudnya, tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu, lakukan apa-apa yang tidak meragukan kamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Jadi maknanya jelas itu. Kalau kita rasa ragu, tinggalkan. Ambillah yang tak ragu. Katalah dengan makanan tadi. Kan Nabi dah kata dalam hadis yang saya bacakan awal-awal tadi. Siapa yang memelihara syubhah, maka dia adalah merupakan memelihara agama dan marwah dia. Dan siapa yang jatuh kepada perkara syubhah, melakukan perkara syubhah, maka waqa'a fil haram. Boleh jatuh pada perkara yang haram. Maka sebab itu hendaklah berhati-hati. Awas. Maksudnya kalau ada perkara yang syubhah, patutnya kita lakukan seperti yang diajar oleh Nabi. Tinggalkan apa-apa yang meragukan kamu, lakukan apa-apa yang tidak meragukan kamu. Contoh tadi pada makanan. Kita rasa ragu-ragu. Makanan ni boleh makan, minuman ni boleh minum tak? Ada tak unsur arak dalam minuman itu? Memabukkan ataupun tidak? Dan sebagainya lah. Jadi timbul isu itu, kita pun ragu, tak tahu. Kita dikira sebagai perkara syubhah. Dalam keadaan ini, maka hendaklah kita tinggalkan minuman yang meragukan tadi, makanan yang meragukan tadi, yang kita tak tahu sama-sama di sudut kandungan dia, hukum dia. Maka tak menjadi masalah untuk kita kalau kita tak minum minuman itu. Tak adalah kita sampai mati, kecuali kalau kita dalam keadaan darurat. Maknanya kalau dalam keadaan biasa, banyak lagi minuman yang jelas halalnya. Apa kita sebut air apa? Air mineral. Berapa liter kita mau? Banyak. Air kosong biasa. Banyak. Nak minum air teh? Buatlah air teh. Teh panas ke, teh sejuk ke, teh tarik ke, kopi ke. Air tebu, air buah-buahan. Apa lagi kita nak sebut? Banyak lagi air yang jelas halalnya. Buat apalah nak cari yang meragukan ini, yang syubhah ni. Tinggalkan. Minumlah yang tidak meragukan. Itu yang diajar oleh Nabi. Sama juga makanan. Makanan tu kita ragu-ragu. Kandungan dia ni ada tak lemak binatang yang diharamkan, yang dianggap najis. Kita tak tahu apa kandungan dia. Kita nak makan, tidak makan, tidak makan, tidak. Nasihatnya, maka pendirian kita ketika itu bersifat warak. Tinggalkan perkara yang meragukan itu. Ada lagi makanan lain yang kita 1001 macam makanan yang halal. Nak makan apa? Nak makan nasi, makan biskut, makan kek yang tak diragui, makan mie, ataupun apa-apa saja makanan yang kita tak ragu dan jelas halalnya, ambil yang halal itu. Buat apa kita letakkan diri kita dalam keadaan yang ragu-ragu? Ditakuti kita jatuh dalam perkara yang ragu-ragu tadi, jatuh perkara yang haram. Siapa yang menerima akibatnya? Kita sendiri. Maka untuk pastikan itu, kita ambillah perkara yang halal, jelas halalnya, kerana kita tak mahu apa yang kita makan yang syubahnya, yang haramnya itu boleh menjadi darah daging kita, dan ini mendatangkan bahaya pada diri kita sendiri, sama ada di dunia ataupun di akhirat, kerana melibatkan perkara yang kita tak jelas soal hukumnya. Maka bagi kita sebagai muslim lah, ambil perhatian di sudut itu, tetapkan pendirian kita, carilah yang jelas halalnya, jangan meletakkan diri dalam keraguan.